Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa kekal di dalam kebahagiaan dan sentiasa diberikan kesihatan yang berpanjangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton sekalian, sekali lagi bertemu dengan saya Da'i Luqman menerusi rancangan Mu Tunggu Aku Tanya, di mana menerusi rancangan ini kita akan sama-sama mengambil beberapa persoalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat followers kita, sahabat-sahabat subscribers kita yang bertanyakan soalan-soalan berkaitan dengan agama, dan insya-Allah sekiranya saya mampu untuk menjawab, saya akan menjawab persoalan-persoalan tersebut. Dan insya-Allah seperti biasa, dalam episod kali ini juga kita akan memilih soalan-persoalan yang diajukan oleh sidang penonton sekalian untuk kita sama-sama mencari jawapannya. Jadi seperti biasa, sebelum mana kita nak terus dengan persoalan-persoalan tersebut, jangan lupa untuk klik button subscribe, button share, dan juga sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami untuk episod yang akan datang, boleh untuk tinggalkan di ruangan komen di bawah, insya-Allah. Jom sama-sama kita saksikan soalan yang pertama, sama-sama kita lihat dan saksikan VT ini. Apa maksud Islam? Baiklah sidang penonton sekalian, satu soalan yang cukup menarik berkaitan dengan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Islam. Adakah cukup sekadar kita mengucap dua kalimah syahadah, ataupun cukup sekadar kita ataupun mendirikan solat ataupun menunaikan puasa? Adakah kita sudah cukup menjadi seorang Islam? Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan perkataan Islam. Sekiranya kita melihat daripada sudut bahasa, Islam membawa maksud tiga perkara. Yang pertama sekali, Islam membawa maksud sejahtera. Jadi yang dimaksudkan dengan sejahtera itu adalah sejahtera bukan hanya sekadar di akhirat, yakni menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sejahtera sewaktu mana hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebelum tu, kalau kita nak mendapat ataupun nak meraih tahap sejahtera hidup di dunia ini, perlulah kita amalkan nilai-nilai murni yang telah pun diajar dan dididik kita menerusi akhlak yang ditunjukkan oleh baginda SAW. Jangan kita berdusta sewaktu mana bercakap, jangan kita meninggikan diri sewaktu mana kita berbicara, melakukan perkara-perkara dengan melaksanakan setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, dan kita tinggalkan segala apa yang Allah larang. Insya-Allah tidak mustahil kita akan menemui jalan kesejahteraan hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud yang kedua, kata para alim ulama, Islam membawa maksud aman. Bermaksud orang Islam akan mengamalkan dengan keamanan. Jadi ada persoalan, mengapa wujudnya Islamofobia di antara kalangan masyarakat dunia pada hari ini? Ini adalah disebabkan oleh timbulnya segelintir umat Islam yang berlebihan di dalam membawa maksud Islam itu sendiri. Itulah menyebabkan bahawa mereka sanggup melakukan, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, sanggup untuk membunuh kanak-kanak, sanggup untuk membunuh wanita dengan membawa nama Islam. Ini sekaligus memberikan kesan dan juga memburukkan nama Islam yang sebenarnya pada asalnya membawa maksud kepada keamanan. Dan yang ketiganya, para ulama mengatakan bahawa Islam juga berdasarkan perkataan salam, iaitu perbuatan umat Islam memberi salam. Di antara salah satu kalimah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Islam adalah memberi salam, iaitu Assalamualaikum. Maka sahabat-sahabat kita juga diwajibkan untuk menjawab Waalaikumsalam. Jadi itu adalah pengertian daripada sudut bahasa. Daripada sudut istilah pula, Islam membawa maksud memegang dan juga mengikut 5 rukun yang telah pun digariskan oleh syarak, iaitu 5 rukun utama yang kita belajar sewaktu mana kita sekolah rendah lah, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat fardu 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan juga mengerjakan haji di Baitullahil Haram. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan ini. Jom sama-sama kita saksikan soalan yang berikutnya. Kenapa dalam Islam diciptakan syurga dan neraka? Satu soalan yang cukup baik untuk kita sama-sama selidiki, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan syurga dan juga neraka? Pasti daripada kalangan kita ini tertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nak ciptakan syurga sahaja? Jadi persoalannya juga sama, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nak ciptakan orang-orang baik saja kat dunia ni? Kenapa perlu ada orang yang buruk? Kenapa perlu ada orang yang jahat? Kenapa perlu ada orang yang zalim? Kenapa Allah tidak boleh menjadikan semua manusia itu bersifat adil, bersifat baik dan sebagainya? Ini adalah kerana syurga dan neraka
baik dan buruk itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam Al-Quran, kami tidak akan membiarkan mereka mengatakan bahawa mereka beriman sedangkan mereka belum diuji. Mudah-mudahan menjawab persoalan ini. Jom sama-sama kita saksikan soalan yang berikutnya. Betul ke orang bukan Islam apabila memeluk Islam perlu meninggalkan keluarganya? Baik, sudah penonton sekalian, ini merupakan di antara situasi ataupun fenomena yang berlaku pada hari ini yang di mana mereka merasakan bahawa sekiranya mereka memeluk Islam, mereka terpaksa meninggalkan keluarga kandung mereka yang membesarkan mereka. Sebenarnya, ini merupakan satu konsep yang salah di sisi Islam. Sedangkan Islam sendiri menganjurkan kita sebagai seorang yang telah pun memeluk Islam untuk sama-sama terus tinggal bersama keluarga. Sebab apa? Ini adalah salah satu peluang untuk kita berdakwah pula kepada ahli keluarga kita yang lain. Sekiranya kita memilih jalan untuk berpisah dengan ahli keluarga kandung kita, ini akan menyebabkan dakwah tersebut akan terhenti hanya sekadar kita yang mendapatnya, sedangkan kita menyebabkan ahli keluarga kita terus terabai dan semakin jauh dengan pintu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka untuk bercerita tentang sebuah kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Pada suatu hari, Nabi Musa AS telah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipertunjukkan kepadanya siapakah yang akan menjadi jirannya sewaktu mana di dalam syurga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memerintahkan kepada Nabi Musa AS untuk bertemu dengan seorang pemuda di sebuah kampung yang terpencil. Maka pada saat itu, sidang penonton sekalian, Nabi Musa AS telah memerhatikan gelagat pemuda tersebut yang di mana di dalam rumahnya terdapat 2 ekor khinzir yang tinggal bersama dengan pemuda ini. Namun, pemuda ini melayan kerana 2 ekor khinzir ini dengan penuh kasih sayang, memandikan, memberi makan dan juga menyelimutkan mereka sewaktu mana tidur. Maka Nabi Musa AS merasa pelik dengan perbuatan pemuda tersebut. Lalu dia bertemu dengan pemuda tersebut lalu bertanya, "Wahai pemuda, kenapakah kamu bertindak sedemikian?" Maka pemuda tersebut pun menceritakanlah kepada Nabi Musa AS bahawasanya 2 ekor khinzir tersebut adalah merupakan ibu dan ayah kandungnya yang telah disumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khinzir disebabkan mereka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak sidang penonton sekalian bahawa dengan kita menjaga ibu ayah kita walaupun berbeza akidah dengan kita, namun disebabkan oleh kasih sayang sesama keluarga, kasih sayang kepada ibu bapanya, maka dia ditakdirkan untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam, mudah-mudahan dengan jawapan sebentar tadi menjawab dan mengeluarkan kita daripada kekeliruan yang selama ini menyelubungi diri kita. Bertemu lagi dengan saya dan Luqman menerusi rancangan Mu Tunggu Aku Tanya di lain episod. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.